Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulaiha binti Jahari bersama rakan saya Nur Nabila Najwa binti Salimi dan juga Muhammad Zarif bin Yunus akan membentangkan tentang perkembangan Islam pada zaman Bani Umayyah untuk subjek Sains, Teknologi dan Kejuruteraan dalam Islam. Perkembangan Islam pada zaman Bani Umayyah, perkapalan, pertanian dan kelengkapan perang. Pengenalan. Pengenalan kerajaan Bani Umayyah. Nama kerajaan Bani Umayyah diambil sempena moyang Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah. Muawiyah bin Abi Sufyan merupakan khalifah pertamanya. Kerajaan Umayyah memerintah selama 92 tahun 40 Hijrah, 132 Hijrah, 600 hingga 750 Masihi. Dengan 14 orang khalifah. Dasar pemerintahan berbentuk monarki. Pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa monarki iaitu pemerintah yang memerintah seumur hidup atau ia turun tahta. Pusat pemerintahannya di Damsyik. Penubuhan kerajaan Bani Umayyah. Selepas Khalifah Uthman bin Affan dibunuh, penduduk Madinah melantik Saidina Ali sebagai khalifah. Saidina Ali memecat Muawiyah bin Sufyan sebagai gubernur di Syam. Muawiyah menentang dan berlakunya Perang Siffin yang membawa kepada persidangan tahkim. Umat Islam berpecah kepada beberapa kumpulan iaitu Khawarij, Ahli Sunnah dan Syiah. Selepas kematian Saidina Ali berlaku perpecahan umat Islam. Saidina Hasan telah dilantik menjadi khalifah tetapi telah menyerahkan jawatannya kepada Muawiyah dengan syarat pertama, Muawiyah memerintah dengan berdasarkan Al-Quran dan juga Al-Sunnah. Yang kedua, memuliakan keturunan Rasulullah. Yang ketiga, memuliakan jawatan khalifah selepasnya melalui majlis syurah ataupun mesyuarat. Peringkat pemerintahannya ada 3, zaman kelahiran, zaman kemajuan dan juga zaman kerajaan di Andalus. Zaman kelahiran bermula pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan 40 hingga 60 Hijrah bersamaan dengan 660 Masihi hingga 680 Masihi dan berakhir dengan pemerintahan Muawiyah bin Yazid pada 64 Hijrah bersamaan dengan 684 Masihi yang berpusat di Damsyik. Zaman kemajuan bermula dengan Abdul Malik bin Marwan 85 hingga 86 Hijrah bersamaan dengan 684 Masihi hingga 685 Masihi. Hingga ke zaman Marwan bin Muhammad sama dengan 127 Hijrah hingga 132 Hijrah bersamaan dengan 742 Masihi hingga 749 Masihi yang berpusat di Damsyik. Zaman kerajaan di Andalus diasaskan oleh Abdul Rahman bin Dakhil pada 137 Hijrah dan berakhir dengan pemerintahan Hisham 399 Hijrah berpusat di Cordova, Andalus, Spanyol. Saya akan memberikan kepada sahabat saya, Nur Nabila Najwa. Untuk seterusnya ialah sumbangan Bani Umayyah. Yang pertama ialah ketenteraan, pendidikan dan juga ekonomi. Dan juga sosial, seni bina. Okay, untuk bahagian ketenteraan, dia dibahagikan kepada 5 bahagian iaitu pasukan hadapan, Al-Muqaddimah, sayap kanan, Al-Maimanah, sayap kiri, Al-Maisarah, pasukan belakang, Sakatul Zaisi dan juga pasukan tengah, Kalbi Al-Zaisi. Sumbangan dalam ketenteraan, angkatan perang yang teratur dan kelengkapan moden dan canggih. Angkatan tentera terdiri dari berkuda, berkenderaan dan pejalan kaki. Seterusnya, angkatan tentera dilatih berperang pada musim panas dan sejuk, mempunyai 1,700 kapal perang,
membina pangkalan tentera laut yang berpusat di Tunisia dan pelabuhan di Syria dan Iskandaria dimajukan sebagai pangkalan perang. Tokoh tentera yang memberi khidmat cemerlang ialah Muhammad bin Qasim al-Saqafi, iaitu membuka wilayah Sind di India. Yang kedua, Tariq bin Ziyad membuka Andalus, iaitu Sepanyol. Qutaibah bin Muslim al-Bahaili membuka negeri Mawara al-Nahri. Dan yang terakhir, Musa bin Nusair membuka Afrika Utara. Sumbangan pada pendidikan, sains dan teknologi mula berkembang seperti teknologi pembuatan kapal, alat peperangan dan teknik pertanian. Khalifah sebagai penggalak kepada perkembangan ilmu, lahir ulama dalam bidang Al-Quran, hadis dan perundangan seperti Imam Abu Hanifah di Kufah dan Imam Malik di Madinah. Kota Basrah terkenal sebagai pusat penyebaran ilmu. Antara tokoh yang lain ialah Khalid bin Ahmad, yang kedua Sibawi iaitu dalam bidang ilmu bahasa Arab, dan yang ketiga Abu al-Aswad al-Duali memperkenalkan bunyi baris atas, baris bawah dan baris hadapan. Ia diperkenalkan bagi membantu membaca Al-Quran dengan betul. Sumbangan dalam pendidikan, sastrawan turut mendapat tempat di istana khalifah seperti Al-Faradak, Tahir Amru bin Abi Rabiah dan Zamil Al-Azri. Yang kedua, penyebaran ilmu nakli seperti ilmu tafsir, qiraat dan tauhid, dan ilmu akli ialah mantik, hisab dan geografi berjalan dengan lancar. Yang ketiga, kegiatan menulis, pembukuan dan pembinaan perpustakaan telah berjaya mewujudkan beberapa disiplin ilmu dikenali sebagai Al-Tadwin. Yang keempat, majlis dan istana khalifah menjadi pusat pendidikan yang penting, dan yang terakhir, Darul Hikmah adalah pusat pendidikan yang terkenal. Sumbangan dalam ekonomi, mata wang Bizantin dan Parsi ditukar kepada mata wang Islam pada zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Kekuatan ekonomi negara bergantung kepada pertanian dan perdagangan, membina jalan raya dan pelabuhan untuk kemudahan persinggahan kapal, dan yang terakhir, kapal perang khas dibina untuk mengawal laut dan membantras laut. Dan untuk slide seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya iaitu Zarif. Seterusnya, membina saluran air dan membuat penyelidikan pertanian. Yang kedua, mengemaskini pentadbiran Baitul Mal. Dan yang ketiga, perusahaan kraftangan serta membuat kiswah Kaabah permaidani dari sutera. Dan yang keempat, bukti kemantapan ekonomi ialah zaman Khalifah Al-Walid, di mana sumber kewangan negara dikatakan boleh membiayai negara selama 15 tahun. Okey, Kharaj. Yang pertama, cukai tanah yang dikenakan ke atas pemilik sama ada Islam atau bukan Islam. Yang kedua, Kharaj Musakamah. Cukai diambil berdasarkan jumlah hasil tanaman. Yang ketiga, Kharaj Masahat atau Wazifah. Cukai dibayar mengikut luas tanah. Dan yang keempat, Kharaj Istizam atau Istor. Cukai melalui sewaan pajakan tanah yang diurus tuan tanah. Seterusnya cukai. Yang pertama, jizyah. Cukai yang dikenakan kepada kafir zimmi, tidak diperangi orang Islam. Yang kedua, zakat. Harta tertentu yang dikeluarkan oleh orang Islam dengan bersyarat. Yang ketiga, usyur. Cukai 10% yang dikenakan terhadap kapal dagang bukan Islam yang disinggah di pelabuhan negara Islam. Yang keempat, fa'i. Harta rampasan daripada orang-orang kafir harbi tanpa peperangan. Dan yang kelima, ghanimah. Harta yang diperoleh melalui peperangan.
Seterusnya sosial. Yang pertama, hubungan baik antara pemimpin dan rakyat. Khalifah banyak menyediakan keperluan asas yang baik kepada rakyat seperti jalan raya, hospital secara pertama. Dan kedua, taraf kesihatan turut meningkat. Dibina hospital pada zaman Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik dan Hospital Kusta pada zaman Khalifah Umar Abdul Aziz. Dan yang ketiga, di zaman Umar, kedudukan kadi-kadi hakim telah diletakkan di taraf yang terhormat dengan kuasa-kuasa yang agak luas. Di antara tokoh-tokoh hakim yang terkemuka ialah Hasan al-Basri di Basra, Amir al-Syabi di Kufah dan Abu Bakar Abdul Rahman di Madinah. Seterusnya, kemudahan sosial. Yang pertama, membina Masjid Umawi yang indah di Damsyik serta memperbaiki Masjid Nabawi di Madinah dan Masjid Al-Aqsa. Membina hospital dan mengadakan jaminan hidup kepada anak-anak yatim, orang-orang cacat, buta dan berpenyakit kusta. Dan yang ketiga, membina jalan raya dan perigi-perigi di wilayah-wilayah pemerintahan Islam. Dan yang terakhir, memberi nafkah hidup kepada para pelajar dan penghafaz Al-Quran. Seterusnya, seni bina. Seni bina masjid semakin menyerlah dengan ayat-ayat Al-Quran yang indah ataupun khat. Adanya kubah, arca dan sebagainya. Dan seterusnya, semasa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, Masjid Suria di Damsyik yang dahulunya merupakan sebuah gereja masyarakat Kristian berbangsa Yunani telah diperbaharui dan dibangunkan semula. Dan yang ketiga, pada zaman pemerintahan beliaulah bermulanya pembinaan unsur-unsur bangunan masjid secara lengkap seperti mihrab, menara, tiang dan dinding serta atap. Dan yang keempat, beliau telah membina pejabat-pejabat kerajaan dan juga beberapa bangunan bagi mengindahkan kota Damsyik dan memelihara Masjid Nabawi di Madinah, Masjid Al-Haram di Mekah dan Masjid Al-Aqsa di Bait Al-Maqdis. Itu saja daripada kami tentang sumbangan Bani Umayyah. Terima kasih.